Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're going to learn app works in a graph theory. Okay, so kita akan sambunglah topik yang sebelum ni. Okay, hari ni kita akan masuk weight and unweight graph. Okay, yang pertama adalah berkaitan dengan weight and unweight graph. Okay, what is weight? What is unweight graph? Okay, so kalau kita tengok sini, what are the difference between weight graph and unweight graph? Okay, so graph ada directed graph and undirected graph. So each associated with a value or weight. For unweight graph, not associated with a value or weight. Okay, maksudnya macam ni. Okay, contoh cikgu ada P, cikgu ada Q, cikgu ada R as the vertices. Okay, lepas tu cikgu sambungkan dia orang, and then ada H, betul tak? Okay, so bila ada H dekat sini, okay, so kalau tiba-tiba dekat sini ada 20. Okay, contohlah rumah P dengan rumah Q. Okay, jarak dia adalah 20 km. So kita buatlah 20. Okay, so jarak rumah Q dengan rumah R adalah 10 km. So letak 10, sini letak 11 km. Contohlah. Okay, so maksudnya yang macam ni, ini kita panggil undirect unweight graph. Undirect weight graph. Okay, weight tu maksudnya dia ada value associated with a value or weight. Okay, ni kalau tiba-tiba dia ada arah kan, tombol, contohlah tomboh pula, cikgu tambahlah sikit tambahan. Okay, ini kita panggil directed weight graph. Okay, faham Okay, good. So weight graph contains H and R associated with weight. So weight are usually labeled with numbers. Okay, nampak tak ada label with numbers? Okay, itu adalah weight lah. So a weight graph can be directed or undirected. Okay, cuba tengok yang ni. Okay, draw a weight graph for the following scenario. Draw a weight graph to represent the rate of water flowing into a drainage pumping station as shown in the diagram below. Okay, ayat ni awak kena tengok betul keywords dia. Okay, dia suruh awak buat weight graph. Okay, lepas tu tengok the rate of water dia flowing. Okay, water dia into a drainage pumping station. Maksudnya daripada tanah pergi ke station E lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, lukisan awak akan berbeza lah dengan student lain. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia pergi ke D kan. Okay, maksudnya A, okay, dia pergi ke D, pergi ke D. Nampak tak? Okay, sama juga dengan B. Okay, B bersama. Okay, cikgu buat lain lah. Cikgu buat vertex elok sikit, lawa sikit. Okay, A, B, C, D. Okay, lepas tu ada station dia lah. Okay, so sini adalah A, sini adalah B, sini adalah C, sini adalah D, sini adalah E. Okay, A, B, C, D as a line A, line E, line B, line C, line D. While E for drainage pumping station. Okay, so kita tengok sini, kita sambung lah. Okay, macam ni. Dia akan flowing into E. Okay, kena hati-hati lah soalan. Okay, so macam tu. Okay, so dia ke arah E lah. Okay, inilah dia punya weighted graph dia. Tapi kan weighted graph, okay, mestilah dia associated with value kan, mesti label with numbers. So kita letak lah A ke D maksudnya berapa. Okay, cuba tengok dekat petunjuk ni. Okay, key dia, okay, 25. Okay, tak perlu nak tulis dia punya unit lah. Okay, lepas tu untuk B 33. Untuk C berapa? Okay, 42. Lepas tu untuk D adalah 60. Okay, dah settle lah. Okay, boleh Okay, good. Seterusnya, find the optimal cost for travelling from a vertex to another for each of the following problems. Okay, optimal cost ni maksudnya minimum cost. Okay, minimum cost. Itu maksud dia. Okay, minimum cost. Okay, kalau kita tengok dekat sini, find the optimal cost for the path from A to C. A to C. Okay, maksudnya adalah, okay, daripada A ke C, there are too many ways. Okay, connecting from A to C. Okay, so awak kena buat, kena listkan lah satu-satu dia punya
dia punya arah dia. Okey, kalau kita pergi A ke C, daripada A nak pergi ke C, okey, cara dia yang pertama adalah daripada A pergi ke B, pergi ke C. Betul tak? Daripada A pergi ke B, pergi ke C. Betul? Okey, 5 tambah 8 akan dapat 13 lah. Kita kena cari minimum cost. Maksudnya kita cari cost yang paling rendah. Okey, kemudian A nak ke C, boleh juga daripada A, B, E, C. Betul tak? Daripada A, B, E, C. Okey, cikgu tulis A ke B, ke E, ke C. Okey, so total dia 5, 6, 3. Okey, 14. Okey, kemudian kita cari dia punya A ke C juga. Okey, arah laluan lain lah. So A ke E ke C. Okey, A ke E ke C. So 4 plus 3 adalah 7. Okey, kemudian ada lagi. Okey, daripada A pergi ke E, pergi ke D, pergi ke C. So 4 tambah 2 tambah 2 dapat 8. So A ke E ke D ke C adalah 8. So kita dah tulis lah dia punya waste dia. Ada 4 laluan. So from this 4, okay, so kita boleh tahu dia punya minimum dia adalah 7. Betul tak? So optimal cost dia adalah 7 lah. 7 yang paling rendah kan, minimum. Okey, kita tengok soalan lain. Tak ada dah soalan lain. Okey, kita tengok pada subgraph lah. Okey, so nanti awak boleh siapkanlah untuk latihan yang seterusnya. Okey, for subgraph, how do I identify and draw subgraph and entries? Okey, subgraph ni macam ni. Okey, maksud subgraph ni adalah part of the graph. Okey, contoh. Okey, awak ada cikgu tak reti lah nak lukis. Okey, contohlah ni. Okey, ini adalah ketam. Betul? Okey, ini adalah anak ketam. So anak ketam ni is part of ketam, ibu dia. Betul tak? Okey, ingat tiba-tiba ketam, tiba-tiba anak dia apa tu? Yes, kambing. Ingat kambing kan tiba-tiba kan? So salah lah. So maksudnya anak dia mesti part of ibu dia. Betul tak? Sama juga dengan graph. So maksudnya karakteristik dia orang adalah sama. Okey, tak boleh lain. Tiba-tiba ketam kat sini, tiba-tiba boleh mengembang pula. Mana boleh. Okay, so what do you understand about subgraph? So a subgraph is a part of graph or the whole graph redrawn without changing the original position of the vertices and edges. Okay, maksudnya without changing the original position of vertex and edge. Okay, tak boleh ubah langsung. So bermaksud kalau is a part of graph, bermaksud memang karakteristik dia mesti sebiji dengan graph dia. Okay, so graph H is said to be subgraph of G. Okay, maksudnya adalah ada satu graph yang sebenarnya adalah G lah, ibu dia. So anak dia adalah H. Okay, ini adalah subgraph lah. Ini adalah subgraph. Ini adalah graph. Okay, so the vertex set of graph H is set a subset of the vertex set of graph G. Okay, maksudnya adalah vertex dia adalah sama. Okay, yang pertama adalah vertex H mesti sama dengan G. Yang kedua adalah the H set of graph H is set a subset of H of set graph G. So bermaksud H dia punya H dia adalah sama juga. Okay, yang kedua adalah H. Yang ketiga adalah vertex pairs dia. Okay, vertex pairs dia. Okay, cikgu akan tunjuklah dia punya contoh dia. Okay, tengok yang pertama adalah mesti sama vertex dia. Yang kedua adalah H dia. Yang ketiga adalah vertex pair dia. Okay, kita tengok yang ni. Okay, determine whether diagram 1, diagram 3 and diagram 4 are the subgraph of G. Okay, ni adalah graph dia. Yang lain tu adalah dia punya H lah, subgraph. Okay, kita tengok pada diagram 1. Okay, kalau kita tengok diagram 1, kita tengok pada vertex dia P dengan S. Okay, sama tak? Okay, sama. Yang kedua kita tengok pada H dia. Sama tak? Yang ketiga adalah vertex pair P dan S. Betul tak? Sama tak? Yes, sama. So ini adalah
Yes, this subgraph. Diagram 1 is subgraph of graph G. Okay, because the vertex pair for HE5 is the same. Vertex is the same, the position of the vertex sama, H pun sama. So tak ada masalah lah. So itu adalah subgraph of G. Okay, kemudian kita look on diagram 2. Okay, for diagram 2, as we can see, okay, so we have to look the position of P, Q and S first. So P, Q and S is the same as G, right? But the position of loop, the position of loop E2 is not same as the graph G. Cuba tengok mana sama. Nampak? Sama tak? Tak sama. So automatically diagram 2 is not a subgraph of G. Okay, so because the position of loop E2 is not on vertex Q. Sepatutnya dekat Q. Dia tiba pada P. So salah lah kat situ. Okay, boleh Okay, so now next in diagram 3. For the diagram 3, okay, we have to look on, focus on the vertex first. Okay, P and S. Okay, sama tak? P and S. So this is E3. This one is E5. Okay, so the edge connecting P and S is not E5. Okay, should be it's not E3 lah, should be E5 lah sepatutnya, betul tak? Okay, so diagram 3 is not, it's not subgraph of graph G. Okay, so kita tengok pada diagram 4 pula. Okay, sama juga, kita kena check lah dia punya vertex dia. P dengan S, okay, sama. Q dengan R, okay, sama. Lepas tu tengok H pula, E5 nampak tak? Ni tak sama. Okay, loop pun tak sama rasanya. Betul? E3 dapat ni E2. So dia punya loop and H connecting vertex Q and R are wrong. Okay, false lah. So this is not subgraph of G. Okay, boleh Okay, good. Okay, tengok ni, page 73. Okay, identify whether each of the following is a subgraph of graph G. Kalau tengok dia punya connecting, dia punya tu kena sama lah. Okay, tengok sini. Sini A dengan B. Okay, A dengan B. Dah betul dah? A dengan B. Okay, kemudian B dengan F. Nampak tak? B dengan F dia connect. So B dengan F. Okay, so kita tengok ni B dengan F. Lepas tu B dengan E. Okay, B dengan E. Okay, B dengan E. Cuba tengok. Dia connect tak? B dengan E. Cuba tengok. Mana ada? Okay, kalau dia connect macam ni sepatutnya. Okay, B dengan E. Yang ni dia connect pada F je. Okay, faham tak? Okay, maksudnya ini bukan subgraph lah. So, ini kita panggil no. Okay, boleh Okay, good. Tengok yang ni pula. Okay, kalau kita tengok sini. Okay, cuba tengok dia punya ni. B dengan F. Okay, B dengan F. Okay, connect tak? Yes, connect. Okay, seterusnya F dengan C. F dengan C. Nampak tak? Nampak tak? Connect ke? Tak connect kan? Okay, dia H that connecting F and C tak ada dekat sini. Okay, F dengan C tak ada dekat sini. So, maksudnya ia adalah no lah. Okay, kemudian tengok yang ni pula. Okay, untuk G. Okay, so identify whether each of the following is a subgraph of G. So, A ke B. A ke B, betul. Next, B and D. B and D, okay. Lepas tu D and F, betul. Nampak tak? D dengan F. Lepas tu F dengan A, betul. Lepas tu F dengan B. Cuba try F dengan B. Nampak tak? Semua dia kena. Betul tak? So this is the subgraph of G lah. Okay, boleh Okay, good. Okay, kita masuk pada tree pula. Okay, untuk tree, what do you understand about a tree? Okay, a tree of graph is a subgraph of the graph with the following properties. Maksudnya, awak ada graph. Awak ada graph G. Lepas tu, dalam graph G ni awak ada subgraph. Betul tak? Subgraph ni adalah H lah. Betul tak? So, tree ni dalam subgraph ni. Okay, tree dalam ni. So, dia ada properties yang awak kena tahulah. Okay, yang pertama adalah a simple graph without loops and multiple edge. Okay, so maksudnya loops tu adalah dia punya arc lah. Arc, gegelung dia. Gegelung dia. Contoh okay, kalau yang lupa ni PQRS.
Okay, lepas tu tiba dekat sini dia ada arc dekat sini. So this one is called loop lah. So the second one is multiple edge. Multiple edge maksudnya dia ada dua macam ni. Contohlah ada dua sini. Okay, so this is the multiple edge. So dia tak ada a simple graph without loops and multiple edge. Kalau dia tiba-tiba ada loops atau multiple edge, automatically dia bukan bukan tree. Okay. Yang kedua adalah all the vertices are connected and each pair of vertices is connected by only one edge. Okay, mesti one edge je. Okay, contohnya, contoh P, Q, R, S. Okay, macam ni kan contohnya kan. Okay, kalau kita tengok sini bukan tree. Kenapa bukan tree? Okay, cuba awak tengok P ke Q. Pula P ke Q. Okay, dia ada dua way. Satu P ke Q, lagi satu P, R, S, Q. Salah lah. Dia mesti one edge only. Okay, boleh Sama juga P nak ke R. P nak ke R. Okay, ada dua laluan juga. P dengan ke R ada satu laluan. Kemudian P, Q, S, R. Okay, ni laluan yang kedua. Okay, boleh Okay, good. Okay, kalau dia connected by only one edge, maksudnya macam ni contoh macam ni. Ni P, Q, R, S. Okay, P nak Q ada berapa cara? Satu je kan? Q, R pun satu cara juga. One way juga. Sorry, ni S, ni T R ke S pun sama. One way juga. S ke T pun sama juga. One way juga. Okay, so this is the tree. Okay, so kemudian kena ikutlah dia punya formula dia, iaitu number of edge. Nak find the number of edge. Number of vertices minus 1 lah. So E n minus 1. Okay, n is the vertices. Okay, so diagram 1 is a tree. Cuba tengok. All the vertices are connected. Every pair of vertices is connected by only edge only. So there are no loops or multiple edge. So 5 vertices for edge. Okay, kita tengok E n minus 1. Okay, vertices dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 tolak 1 dapat 4. Okay, so kalau kita tengok betul ke tak? Okay, 1, 2, 3, 4. Akan betul tu? Okay, diagram 2 is not a tree. Vertex B and E can be connected in two ways. Betul? Sebab kalau B ke E, satu, okay, one way. Lepas tu awak kena pergi sini, pergi ke sini, pergi ke sini. Betul tak? So ada dua way kat sini. So salah lah. So kalau kita tengok dia punya formula dia, E n minus 1. Okay, n dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya H dia ada 4. Okay, dia ada lebih dekat situ. Okay, so salah lah. Okay, so dia bukan 3 lah. Kita tengok page 74. Okay, untuk page 74, identify whether the following is a tree. Okay, awak nak tahu sama ada dia adalah tree ke tak. Okay, kita tengoklah dia punya edge tu. Okay, dia connected by only one edge. Tengok, nampak tak? Contohlah sini P, sini Q, sini R, S, T, U, V, W. Dah bagi nampak lah. Okay, P ke Q ada dua cara. P ke Q satu. Lepas tu P, W, R, Q. Akan salah kat situ. So this is not tree. Okay, yang kedua adalah, okay, tengok yang ni pula. Okay, kalau kita tengok pada sini, okay, nampak tak? Satu sini, satu sini. Dia one way je. One way je. Nampak tak? Dia tak ada pergi mana-mana. Kan? Contohlah ni PQ. Okay, nak pergi ke P ke Q ada berapa cara? Satu cara je. Okay, so this is a tree. Okay, yes. Okay, seterusnya. Ni pun tree jugalah. Contoh sini P, Q, R, S, T, U. Okay, ini nak pergi ke sini kan sekali je. Kan nampak? Cuma semua sekali. Okay, so this is 3. Okay, kemudian kita masuk pada solving problems lah. Okay, so construct the circuit diagram below using a graph representation. So kalau kita tahu dekat sini, dia suruh awak bentukkan jadi satu graf lah. Okay, bukannya graf yang baca Instagram tu. Okay, ni network ni. Okay, dia macam laka-laka tu. Okay, daripada 8 volt ni, okay, dia terhasil ni lah circuit semua ni. Tapi sebelum start, mestilah bermula daripada kosong. Sama juga awak buka switch lampu. Kalau buka switch lampu, mesti start daripada kosong, betul tak? Tekan, lepas tu terus dia mengalir kan. So daripada 0 volt, okay, dia gerak ke 0.5A. Lepas tu dia melalui 4 ohm. Ohm kan? Tak silap cikgu macam 4 ohm. Tak silap cikgu lah. Resisten tak? Okay, lepas tu nampak kat sini pun dia lalu juga kan? Okay,
Okay, 0.5 Okay. Okay. So nanti awak akan dapat sampailah pada 8 volt lah kat sini. Okay, boleh inilah jawapan dia. Okay, seterusnya tengok yang ni pula. Okay, represent the 4 states. Okay, sorry. Represent the 4 states. Okay, in Malaysia, Johor, Melaka, Negeri Sembilan and Selangor in the form of a graph. So note that each state can be represented as a vertex, while states that share a common border are connected by edge on the graph. Okay, dia dah bagi tahu dekat sini, iaitu kalau state, okay, kita akan ambil dia sebagai vertex lah. Okay, yang kedua adalah border dia. Okay, border dia adalah edge dia lah. Okay, awak tahu tak border tu apa? Sempadan. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, sempadan tu maksudnya macam ni. Okay, Selangor dengan Negeri Sembilan jiran, betul tak? Nampak tak? Nampak? Ni border dia. Okay, so ini adalah border. So Selangor Negeri Sembilan adalah border lah. Okay, Melaka. Kita tengok Melaka kat sini kan. Okay, Melaka dengan Negeri Sembilan border lah. Melaka dengan Johor border lah. Nampak? Okay, Johor dengan Pahang, Negeri Sembilan dengan Pahang, border lah. Maksudnya macam ni border tu. Okay, daripada Johor nak ke Selangor. Okay, kalau Johor nak ke Selangor, boleh ke Johor ke Selangor terus? Tak boleh. Kecuali dia kena masuk Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, atau Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, macam tu. Okay, so bukan border lah maksudnya. Okay, so sekarang dia kena buat graf lah untuk dia punya graph representation dia lah, yang border-border ni. Okay, so now yang pertama cikgu cari yang border dululah. Okay, Negeri Sembilan. Okay, Negeri Sembilan. Okay, so dekat sini tak ada kan direction ke apa-apa kan? Mana ada. Okay, kita buat lah macam ni. Okay, so Negeri Sembilan dengan Selangor dia punya adalah border. So cikgu pun letak Selangor. Okay, macam ni. Okay, Negeri Sembilan dengan Johor. Dengan Johor. Okay, kejap. Dengan Johor kan? Dengan Johor kan? Negeri Sembilan dengan Johor kan border kan? Betul tak? So, kita letak Johor lah. Kat sini. So, kita connect lah. Johor dengan siapa? Yes, Johor dengan Melaka. Okay, Melaka. So, Melaka dekat sini lah. So, Melaka dengan siapa? Melaka dia connect border dengan Negeri Sembilan. Connectkan lah. Okay, Melaka dengan Selangor connect tak? Tak. So tak boleh lah buat macam ni. Okay, tak boleh lah. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, Selangor dengan Johor, boleh tak? Selangor dengan Johor, cuba tengok. Selangor dengan Johor, kan tak boleh. Dia bukan border kan. Okay, dia border pada Negeri Sembilan sahaja. Okay, okay, good. Terima kasih. Itu sajalah untuk hari ini. Okay, cikgu doakan semua sihat-sihat belaka. Jangan pergi mana-mana, duduk rumah saja. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton YouTube cikgu. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.